Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, hos anda pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal di rumah, stay safe, stay at home, dan kita akan berjaya. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alhamdulillah, bertemu kembali pada hari ini dalam perbincangan topik akhlak, yang mana setiap manusia diuji dengan pelbagai ujian. Namun terkadang ada sebahagian daripada mereka ini tidak sabar dengan ujian tersebut, malah marah dengan ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan namun ada sebahagian mereka ini yang betul-betul bersabar dan mengetahui bahawa di setiap ujian itu ada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya pada hari ini, ada yang di kalangan mereka ni bukan setakat marah sebelah-sebelah je, bukan setakat marah dekat jiran, marah dekat adik-beradik, tapi masalahnya mereka ni kenal pun tidak, marah dalam talian pula. Jadi itu topik perbincangan kita pada hari ini dalam bab akhlak. Dan yang bakal mengupas topik kita pada hari ini adalah Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, saya rasa nak marah ni Ustaz. Saya rasa nak marah sangat. Sebab apa Ustaz? Sebab kalau kita tengok kes baharu pada semalam sehingga 25 hari bulan 7 ni Ustaz, dah meningkat kepada 17,045 kes Ustaz. Tapi Alhamdulillah, kes sembuh baharu adalah 9,683. Jadi Ustaz, saya rasa macam nak marah. Sebab ada di kalangan mereka ni Ustaz yang masih tak patuh SOP lagi. Dan saya rasa nak marah Ustaz. Sebab apa? Sebab mereka ni boleh bawa anak, boleh bawa keluarga mereka pergi ke kedai dan sebagainya. Saya stres Ustaz. Macam mana nak settle ni masalah ni Ustaz? Dan yang saya lagi marah lagi Ustaz, ada yang mengutuk pihak kerajaan. Yang mana ada yang kata vaksin tak dapat lagi lah, itulah, inilah sebagainya Ustaz. Yang masalahnya mereka ni marah dalam talian. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini Ustaz, ya, Ustaz senyum dulu Ustaz. Walaupun topik kita serius Ustaz, tapi orang kata mungkin jawapannya agak santai, dan kita nak menjelaskan perkara ini. Jangan marah-marah, makcik, tolong senyum makcik, ya. Muka tu nampak stres sambil-sambil makan roti canai tu. Kita nak orang kata apa, nak belajar daripada Al-Fadil Ustaz. Macam mana kita nak mengurus marah dalam kehidupan kita ni. Dan mungkin saya seorang je yang marah. Sebab saya tengok Ustaz ni macam tak pernah marah je, nampak gayanya, senyum je selalu. Okey, baik Ustaz. Bagi kita nak memulakan program kita pada hari ini Ustaz, kita nak tahu juga, marah ni sebenarnya ada pada sebahagian orang je ke, ataupun pada semua orang? Macam mana tu Ustaz? Sebagai mukadimah kita pada hari ini, sebelum kita nak pergi kepada soalan-soalan dari penonton-penonton kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqina thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Aiman, seluruh para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, kru-kru yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruang untuk kita bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan topik yang kita bicarakan pada pagi ini cukup menarik, iaitulah marah di dalam talian. Da'i Aiman tadi menimbulkan soalan, apakah sifat marah itu hanya ada pada diri sebahagian daripada manusia
ataupun sifat marah ini adalah merupakan sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan setiap manusia. Para hadirin dan hadirat, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marah adalah merupakan salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri setiap daripada manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat marah. Hatta termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pernah berlaku dalam satu kes di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk menyampaikan satu ceramah kepada golongan Quraisy ketika itu. Tiba-tiba dihadiri oleh Abdullah ibn Ummi Maktum dalam surah Abasa wa Tawalla, surah Abas. Allah menceritakan bagaimana kisah ketika itu Rasulullah tiba-tiba datang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk bertanya persoalan kepada Nabi sedang Nabi berceramah. Mungkin penceramah begitu juga, kadang-kadang tengah berceramah tiba-tiba ada orang yang datang bertanya tentang satu soalan. Menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam bermasam muka. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah berkerut wajah baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda berpaling ketika itu ketika datang seorang yang buta untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat tersebut kata daripada Abdullah ibn Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, allimni mimma 'allamakallah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah aku sesuatu yang telah Allah ajar kepada kamu ya Rasulullah. Dan pada saat ketika itu Rasulullah memalingkan diri. Kenapa? Sebab ketika itu Rasulullah menumpukan tumpuan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dakwah kepada golongan Quraisy yang ketika itu baginda merasakan lebih utama untuk Rasulullah menyeru dan berdakwah kepada mereka berbanding dengan soalan yang sedikit yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Rasulullah itu pun berlaku tentang soalan tersebut. Yang kedua, kalau kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan bahawa sifat marah ini adalah merupakan sifat warisan di kalangan manusia. Bermula dengan kisah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana cemburu yang berlaku dan akhirnya menimbulkan marah dan akhirnya berlaku pembunuhan. Dan sebab itu Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Dabba ilaikum da'ul umam." Telah menjalar kepada kamu akan penyakit umat-umat yang terdahulu. Ya, dan dua perkara yang membinasakan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu wal baghdha. Iaitulah sifat hasad dengki, saling timbul perasaan cemburu, sifat dendam, dan juga al-baghdha, sifat saling benci membenci. Justru daripada itu sifat ini adalah merupakan sifat yang tidak pernah hilang selagi manusia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat marah itu tetap berlaku. Cuma persoalan yang timbul nanti kita akan bicarakan apakah marah itu dibenarkan dalam Islam ataupun marah ini tidak dibenarkan dalam Islam ataupun bagaimana. InsyaAllah nanti kita akan cuba kupas dalam perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, cantik. Tapi saya rasa saya tak boleh bayangkan lah kalau Ustaz Firdaus Subhi marah kita semua lah di rumah ni kan. Bangun tu. Saya tak boleh bayang kalau Ustaz ya. Jadi orang kata apa, marah ni sebagai fitrah dalam kehidupan kita Ustaz lah. Atas Nabi Muhammad SAW pun marah. Tapi isunya adalah macam mana kita nak settlekan marah ni. Sebab tu sahabat kita ni Ustaz nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Kita raikan? Silakan. Kawan kita di Facebook nak bertanya satu soalan dari Nur Afiah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, moga sentiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, bagaimanakah cara mengendalikan marah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar menahan marah itu kunci ke syurga? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ini baru soalan ni Ustaz. Orang kata apa, marah ni memang tak boleh nak elak lah. Walau macam mana sekalipun kita ada perasaan marah, sebab marah tu fitrah kita Ustaz kan. Tapi isunya macam mana nak handle ni Ustaz? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Afiah atas persoalan yang diutarakan. Pertama, perkara yang berkaitan cara nak mengendalikan sifat marah. Masya Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai qudwah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh yang perlu diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh tauladan yang perlu diikuti.
Maka dalam hal tersebut kita melihat perkara yang pertama yang diajar oleh Nabi SAW ketika marah, saat ketika dia berada dalam keadaan berdiri maka hendaklah dia duduk. Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu hadis, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang daripada kamu itu marah, maka saat ketika dia berdiri maka hendaklah dia duduk. Dan kemudian kalau hilang teruskan, tetapi wa illa falyattaji'. Rasulullah kata kalau masih lagi duduk, ada lagi sifat marah tersebut, ialah maklum saja kadang-kadang kemarahan itu memang sifat panas baran itu ada dalam dirinya. Maka pada saat yang serupa ketika itu maka hendaklah dia berbaring, ya, bagi menjauhkan segala bentuk keburukan-keburukan yang akan lahir sesudah daripada itu. Yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita juga, iaitulah dengan isti'az billah. Ya. Kenapa? Sebab dalam diri kita ini kita kena ingat adanya syaitan yang seringkali menggoda kepada kita untuk membawa kita kepada jalan kesesatan dan jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir melalui saluran-saluran darah manusia yang tujuannya adalah untuk mengusik dan menggoda manusia ini agar mengikut jalan-jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaedah yang kedua, Rasulullah kata falyasta'iz billah, maka hendaklah dia mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan isti'az dapat mengelakkan daripada hasutan dan juga godaan-godaan syaitan. Dan begitu juga yang ketiga, juga diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam cara dan kaedah untuk meredakan kemarahan yang ada pada diri kita, iaitulah dengan cara berwuduk. Sebabnya syaitan itu dijadikan khuliqa min nar. Syaitan itu dijadikan daripada air, daripada api, dan api dapat dipadam dengan air. Maka air wuduk itu adalah menjadi sebab untuk meredakan kemarahan-kemarahan yang ada pada diri kita. Ini di antara beberapa cara-cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengelakkan daripada sifat marah tersebut. Dan selain daripada itu, tadi dalam kenyataan dan soalan yang dikemukakan oleh Nur Afiah, apakah dengan dapat menahan marah itu adalah merupakan kunci untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya, ia di antara sebab utama yang menyebabkan seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kerana ia dapat mempertahankan sifat marah dalam dirinya ataupun menahan diri daripada bersifat marah kepada orang lain. Sehingga ada dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyatakan, waktu itu Muaz ibn Jabal duduk bersama dengan seorang lelaki. Lelaki tersebut dia menceritakan tentang keburukan saudaranya. Jadi waktu itu ditanya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Muaz, ni ada seorang sahabat kita ni, dia nak mengadu ni kepada sultan, kepada qadi tentang permasalahan-permasalahan yang berlaku. Dan waktu ketika itu kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata qattat. Apa tu Ustaz? Ada yang disebut dalam satu hadis yang lain, la yadkhulul jannata namam. La yadkhulun nar, la yadkhulul jannata an-nammam. Hadis yang pertama disebut tidak akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala qattat, orang yang suka memecah belahkan akan hubungan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namam ini artinya orang yang suka menyebarkan fitnah, orang yang suka untuk menyampaikan kata-kata yang menyebabkan berlakunya perbalahan dan perpecahan sesama umat manusia itu sendiri. Maka daripada hadis tersebut itu memberikan isyarat puncanya adalah disebabkan kemarahan tadi. Maka orang yang marah yang tidak mengawal kemarahan tersebut akan menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz nak ceritanya besarnya ganjaran orang sabar ni, ganjarannya adalah syurga saya. Allahu Akbar, besarnya ganjaran. Tapi Ustaz, kita nak bersama dengan orang yang tak pernah marah agaknya Ustaz ya. Sebab hari-hari dia call, hari-hari dia sabar. Masya-Allah. Itu kita nak bersama dengan Tuan Haji Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, silakan. Soalan saya begini tanya. Bagaimanakah kesabaran seseorang itu boleh mengawal perasaan marah dalam talian walaupun berbagai-bagai tomahan dan celaan terhadap dirinya? Itu dia soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kira lah orang mengata macam mana pun saya. Orang mengata, mengata ni boleh tahan Ustaz. Isu dia orang fitnah pula. Sampai keluarganya difitnah.
dirinya difitnah sampai hilang kepercayaan orang ramai kepada dia. Jadi dia pun jadi marah, Ustaz. Jadi lepas ni kita boleh jawab, Ustaz? InsyaAllah. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buat baik, orang fitnah. Buat jahat, dihina. Nak buat mana satu je saya? Jadi itu persoalan kita sebelum rehat tadi. Sahabat kita ada bertanyakan tentang bagaimana keadaannya kalau kita dicaci, dimaki, dihina, tapi kita sabar dan kita tak marah orang tersebut. Tapi yang lebih tajam lagi adalah bila mana orang fitnah keluarga kita dan kita nak membersihkan nama kita, kita nak memperbetulkan keadaan. Jadi bagaimana keadaannya sehingga kan orang kata apa, yang kita nak jaga itu tidak pecah dan apa yang kita nak jaga di sebelah sana pun tidak terburai. Ustaz, dipersilakan. Para hadirin, penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Haji Ismail atas soalan yang dikemukakan. Bagaimana nak mengendalikan sifat sabar dalam diri sehingga mampu untuk mengawal kemarahan? Pertamanya, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat bahawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi punca mereka ini menjadi umat yang terbaik adalah dua sifat utama. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, dan yang kedua, bersabar di atas segala ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tiadalah sesuatu yang terbaik itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In asabathu sarra'a syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra'a sabara fakana khairul lah. Jika sekiranya dia menerima kebaikan, menerima kebahagiaan, dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ditimpa dengan sesuatu perkara-perkara musibah, kepayahan dalam hidup, lantas dia bersabar. Yang kedua, bagaimana cara sebenarnya kita nak mengendalikan tentang sifat sabar tersebut? Tidak lain cara nak mengendalikannya dengan kita membuka helaian Al-Quranul Karim. Bagaimana kisah kesabaran yang berlaku. Contoh, kalau kita melihat dalam surah Yusuf. Surah Yusuf adalah di antara surah yang paling saya suka. Sebab di dalamnya mengandungi sifat kesabaran yang ada pada diri baginda Yusuf alaihi salam, yang bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi berpuluh tahun dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf semasa usia kecilnya bersama dengan adik-beradiknya, bagaimana adik-beradiknya membenci akan Nabi Yusuf alaihi salam dan akhirnya dicampakkan ke dalam ke dalam perigi. Dan kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dijual menjadi seorang hamba. Dan seterusnya Nabi Yusuf alaihi salam difitnah ketika berada bersama dengan Al-Aziz, dan waktu itu isteri Al-Aziz yang sebahagian riwayat mengatakan namanya adalah Zulaikha, ketika itu memberikan memfitnah akan Nabi Yusuf alaihissalam, sanggup menerima untuk masuk ke dalam penjara ketika itu. Dan bukan sekadar itu tuan-tuan, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah memegang jawatan tertinggi yang ketika berada di bumi Mesir, waktu itu adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, di saat Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf, ditahan oleh pegawai ataupun oleh kerajaan Mesir ketika itu, apa jawapan daripada mereka? Kalau Bunyamin ini adalah merupakan pencuri, insariqa faqad saraka akhullah, faqad saraka akhullah. Kalau sekiranya dia adalah merupakan seorang pencuri, maka abangnya, saudaranya juga adalah merupakan seorang pencuri. Kata-kata itu yang diungkapkan di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, kalau kita begitulah keadaannya, dituduh demikian, kita memiliki suatu jawatan ataupun kuasa, pasti kita akan mengenakan sesuatu tindakan kepada orang yang berkata-kata tadi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mampu untuk bertahan. Maka kuncinya tidak lain kita baca tentang Al-Quranul Karim. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kesabaran yang ada. Kita melihat juga tentang kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Semua kisah-kisah tersebut adalah merupakan petunjuk yang perlu kita ambil, dan akhirnya kita mampu untuk mencorakkan kesabaran dalam kehidupan kita. Allah menyebut dalam surah Yusuf sebagai contohnya pada ayat 111. Apa kata daripada Allah? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun.
ya, bahawa sesungguhnya apa yang ada kisah dalam Al-Quranul Karim itu bukan kisah yang direka-reka, tapi dia adalah merupakan petunjuk daripada Allah, cerita yang benar, ya. Dan kemudian dia adalah merupakan suatu rahmat daripada Allah terhadap orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu, bagi kita nak mengawal tentang sifat kemarahan yang ada pada diri kita, mampu untuk dikawal, bacalah tentang kitab-kitab dan sejarah-sejarah yang berlaku di kalangan para anbiya dan kisah-kisah yang berlaku di kalangan salafus salih. Insya-Allah dengan cara yang sedemikian rupa, dia akan menjadikan diri kita ini insan yang mampu untuk meraih dan menjaga akan kesabaran dalam kehidupan kita. Kemudian antara lain dalam Al-Quran, Allah sebut di antaranya dalam surah Hud ayat yang ke-119 jika tidak silap itu, disebut dan dinyatakan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan walakin wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jelas sekali daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Allah mahukan dalam kehidupan manusia ini, Allah jadikan mereka itu umat yang satu. Tak ada pergaduhan, berlaku dalam keadaan baik dan tidak ada apa-apa yang berlaku. Melainkan Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin, bahawa manusia ini sentiasa berlaku pergaduhan, berlaku perselisihan, melainkan orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendapat rahmat daripada Allah? Orang yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan bersegera untuk memohon keampunan pada Allah dan memohon kemaafan kepada orang yang telah pun ia lakukan penganiayaan dan kezaliman tersebut. Akhirnya segala kebenaran akan terbukti. Walau bagaimana keadaan sekalipun, marahnya kita ke ataupun tipu ke, difitnah ke, dan sebagainya, kebenaran akan terbukti. Tapi isu dia sekarang ni, Ustaz, kita ni marah kadang-kadang dengan orang yang kita tak kenal pun. Dekat media sosial, tiba-tiba nak marah, Ustaz. Tak kena-mengena. Jadi kawan kita ni ada nak tanya satu soalan berkaitan dengan marah dalam talian ni. Kita bersama dengan Nurul Hidayah Saifuddin. Bagaimana cara untuk berhadapan kemarahan di dalam talian? Bolehkah jika kita hanya mengabaikan panggilan seorang atau mematikan talian untuk mengelakkan kemarahan? Adakah tidak menjawab panggilan dan mematikan talian dikira tidak beradab? Sekian, terima kasih. Kan senang. Tak payah dilayankan, lantakkan dia. Off kata telefon tu. Beradab ke tidak orang macam ni, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Hidayah atas soalan tersebut. Ini di antara salah satu perkara yang menarik yang perlu dibincangkan. Apakah kita tidak perlu melayan kalau sekiranya ada seseorang yang marah, memaki, mencaci kita di saat ketika membuat panggilan kepada kita? Itu menarik juga tentang hal tersebut. Maka dalam hal ini, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku dalam keadaan sedemikian rupa, maka tindakan yang perlu kita lakukan di saat ketika mendengar hal tersebut, pertama kita kena letakkan dalam diri kita di mana sebenarnya kita. Kalau katakan kita adalah merupakan seorang penjawat awam ataupun pekerja, ada tanggungjawab kerja kita sebagai operator ataupun kerja sebagai apa nama istilah sekarang ini disebut. Maknanya kita menjaga bahagian talian tersebut. Ada panggilan, ada aduan-aduan, ya. Customer service. Customer service sebagai contoh. Ada panggilan ni, saya mendapat ni, kenapa tak buat kerja sedemikian. Kemudian ada perkataan tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Sabar sahaja, sebab memang tugas kita untuk menjawab. Terima kasih, alhamdulillah atas segala soalan-soalan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kalau katakan soalan tersebut itu adalah kepada orang yang biasa kita kenali. Naik sahaja nama, memang orang yang akan bertanya ni adalah merupakan orang yang akan sentiasa berkata perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia tahu dah. Dia tanya kepada kita ini soalan-soalan yang boleh menimbulkan kemarahan pada diri kita. Bukan tujuan untuk menerima jawapan tersebut. Tapi saat ketika dia membuat panggilan tersebut, tujuannya adalah untuk menimbulkan segala bentuk keraguan-keraguan, dan akhirnya dia berminat untuk meletakkan kedudukan dirinya itu benar berbanding dengan orang yang mendengar ketika itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Saya teringat di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi di dalam ayat tersebut, di antara ciri orang-orang yang dikenali sebagai ibadur rahman, hamba-hamba kepada Allah yang Maha Pemurah itu adalah apabila dia berbicara dengan orang-orang yang jahil,
orang-orang yang jahil ketika itu, maka dia berkata, salama, saya bebas daripada ataupun saya melepaskan diri daripada segala kata-kata kamu. Silakan sahaja, ma'assalamah. Dia tak berbahasa, ya? Dia tidak mahu untuk memanjangkan perbahasan. Sebab ada janji daripada Nabi SAW. Ada dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah berikan jaminan, ana za'imu bibaitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku adalah merupakan penjamin di dalam syurga yang paling rendah sekali, iaitulah apa dia? Rasulullah kata, liman tarakal mira', orang yang suka untuk meninggalkan perdebatan dan perbalahan, sekalipun perdebatan itu ataupun sekalipun apa yang nak disampaikan itu adalah merupakan satu kebenaran. Tapi kalau menimbulkan satu pergaduhan, perbalahan yang tidak ada penyelesaian dalam hal tersebut, maka lebih baik ditinggalkan. Dan Rasulullah memberikan jaminan kepada mereka itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam apapun situasi yang berlaku dalam diri kita, al-a'malu bin niat, segala amalan-amalan kita lihat kepada niat yang ada pada diri kita. Cumanya, apakah wajar untuk semua orang ni kita tak nak bercakap dengan manusia, takut nanti bergaduh dan berbalah? Ya. Okey, dalam hal tersebut Rasulullah ingatkan seorang mukmin yang terbaik adalah mukmin yang bercampur dengan kalangan manusia. Al-mukmin dalam sebuah hadis Nabi SAW, al-mukminul ladzi yukhalitun nas khairun min wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin yang dia itu bercampur gaul dengan manusia dan bersabar atas segala bentuk kesakitan yang diterima daripada mereka, maka itu lebih baik berbanding dengan seorang yang mukmin tetapi dia tidak sanggup untuk bersabar, yang tidak bercampur aduk dengan manusia dan tidak sanggup bersabar di atas segala cercaan dan kesakitan yang diterima daripada kalangan manusia. Wallahu a'lam. Ada seorang sahabat saya ni, dia orang Cina, Ustaz. Dia kata cakap banyak, salah banyak mah. Dia kata, bagus juga. Maknanya orang Cina pun dia tahu, Ustaz, tentang benda ini. Cakap banyak, salah banyak. Sebelum saya banyak cakap, Ustaz, saya dah jemput ni sahabat saya ni, Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Muhammad Firdaus Subuhi. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz. Biasanya lah kalau kita dengar ceramah-ceramah saya, biasa dengar juga ceramah agama ni, apabila kita marah ini, emosi menguasai pemikiran. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimana kaedah terbaik untuk kita mengawal emosi? So, biarlah intelektual itu atau pemikiran yang rasional itu memandu emosi, perasaan yang nak marah orang ni, ataupun jangan pula kita ikut emosi, kita berpandukan emosi untuk mengenepikan pemikiran yang rasional ini. Kerana ini yang kita faham ni, kalau nak marah ke orang ni memang emosi je lah lebihnya, bukan apa sangat. Tapi biarlah pemikiran kita memandu emosi supaya jangan cepat nak marah pada orang walaupun kita tak kenal dalam talian ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan kemarahannya hanya 5 detik saja, Ustaz, 5 second, menyebabkan rosak kehidupannya sepanjang hayat. Selepas ini kita jawab boleh, Ustaz? Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mau pergi mana, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jangan marah, itu Ustaz. Biasa je kalau kita, yelah, kalau kita tengok cerita P. Ramlee, Ustaz, ya, dia selalu kata, kalau kita jangan marah, itu yang selalu kita kena amal kalau Ustaz, ya. Jangan dia marah. Kalau marah ni, Ustaz, takut menyesal di kemudian hari. Sebab biasa, Ustaz, kita gagal kawal emosi dalam beberapa saat je, Ustaz. Betul. Dan selepas tu seolah-olah macam kita tersedar, alamak, aku tersilap lah, alamak, aku silap langkah lah, aduh, anak aku dah keluar pada rumah disebabkan aku marah dia dan aku halau dia. Disebabkan kemarahan yang seketika, Ustaz, habis rosak hubungan sehingga bila-bila. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita, Ustaz, marah ni sebenarnya jangan ikut emosi dan perlu mengikut panduan, orang kata apa, cara untuk kita menguruskan emosi itu sendiri, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebenarnya kaedah dalam kita nak mengawal kemarahan dalam hidup kita ini.
Tadi saya nak cuba kaitkan dengan soalan yang dikemukakan oleh Haji Omar, bagaimana cara nak mengawal tentang kemarahan kita sehingga keputusan-keputusan yang kita buat itu berada dalam keadaan kita waras dan mengikut emosi yang sebenar. Saya teringat ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan, la yaqdiyanna hukmun baina ithnaini wa huwa ghadibun. Janganlah menghukum sesuatu hukum di antara dua pihak sedang dia berada dalam keadaan marah. Jadi jelas sekali dalam hal tersebut, dengan marah tersebut hilang kewarasan kita. Oleh kerana ada dua orang manusia yang datang, kebetulan manusia A tadi itu adalah merupakan orang yang rapat hubungan dengan kita. Lantas kita akan mencari jalan untuk menentukan sifat ataupun untuk memberikan sokongan kepada orang yang dekat hubungannya dengan kita. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita agar kita bersifat adil. Rasulullah SAW dalam sejarah pernah berlaku seorang munafik yang bernama Ibrik, saya terlupa nama salah seorang daripada seorang munafik yang ketika itu dia telah mengambil satu pakaian besi dan akhirnya diletakkan pakaian tersebut di rumah seorang Yahudi dan akhirnya Yahudi itu tertuduh. Bila berlaku hal tersebut, di kalangan orang-orang Islam menuduh yang mencuri itu adalah kalangan Yahudi. Ya, jadi saat ketika itu Rasulullah lebih cenderung untuk meletakkan hukuman yang bersalah itu pada orang Yahudi. Lantas turun Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah menyebabkan kerana permusuhan yang berlaku di antara kamu dengan mereka itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil, maka hendaklah kamu bersifat adil. Sebab itu marah ini akan menghilangkan kewarasan dan keadilan dalam meletakkan sesuatu hukum. Para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah. Yang kedua, saya tertarik sebenarnya dengan kisah yang berlaku dengan seorang sahabat Nabi SAW yang mendapat pujian daripada Rasulullah yang bernama Asyaj ibn Qais radhiyallahu anhu. Seorang tokoh yang terkenal, dia adalah tokoh pimpinan yang berada di bumi Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW ketika melihat Asyaj ibn Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah kata, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya dalam diri kamu, wahai Asyaj ibn Qais radhiyallahu anhu, ada dua ciri dan juga dua sifat yang mana kedua-dua sifat itu disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sifat tersebut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang pertama yang disebut inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, iaitulah salah satunya adalah sifat al-hilim, ya. Satu lagi saya terlupa, tapi ada dua sifat tersebut yang iaitulah sifatnya al-anah. Yang pertama, dia melakukan satu kerja itu dia tidak berada dalam keadaan tergopoh-gapah. Maknanya dia buat secara berada dalam keadaan teliti terhadap kerja tersebut. Yang kedua, al-hilmu. Hilmu ini iaitulah sifat mampu untuk bertahan kemarahan ataupun menahan kemarahannya di saat dia berada dalam keadaan marah. Tidak segera untuk memarahi seseorang yang walaupun kadang-kadang menimbulkan rasa sakit dalam diri itu, tapi dia mampu untuk menahan dan dia mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab tersebut. Jadi dalam hal ini tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kendalikan kemarahan yang ada pada diri kita. Kalau nak kira marah, orang lain pun memiliki sifat marah tersebut. Sayyidina Umar, seorang manusia yang memang dari sudut sifatnya adalah memiliki sifat panas baran. Sayyidina Umar seorang yang berani, tak ada siapa pun yang berani untuk mencabar pergaduhan bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga sahabat-sahabat semuanya takut dengan gelagat dan juga sifat yang ada pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tetapi apabila Sayyidina Umar memeluk ajaran Islam, bagaimana dia berjaya untuk mengawal kemarahan dalam diri beliau radhiyallahu anhu, sehingga akhirnya Sayyidina Umar ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar." Kalau sekiranya ada seorang nabi sesudah aku, maka yang layak itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masya-Allah, takkanlah seorang nabi itu memiliki sifat marah tersebut. Artinya Sayyidina Umar dahulunya adalah seorang yang panas baran. Bila memeluk ajaran Islam, maka dia menjadi seorang yang kuat bersabar sehingga sanggup untuk menerima sesuatu keputusan yang kadang-kadang tidak sama dengan keputusan yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Wallahu a'lam. Kalau Sayyidina Umar ni kita tahu kisahnya sikit-sikit nak pancung, sikit-sikit nak pancung Ustaz, ya. Tapi akhirnya boleh mengawal kesabaran. Tapi isu dia sekarang Ustaz, kalau kita tengok dalam grup-grup WhatsApp kita Ustaz, dalam grup tu mesti ada 3 kepala. Satu kepala batu Ustaz. Yang kedua batu api. 3 batu bukan 3 kepala.
Tiga batu. Ada batu api dan juga ada hati batu, Ustaz. Yang masalah sekarang ni batu api ni, Ustaz. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan berkaitan dengan isu ni. Kita bersama dengan Sirul Nizam. Jika saya terlihat dalam satu grup aplikasi atas talian seperti WhatsApp ataupun Facebook, yang mana hampir keseluruhan orang dalam grup tersebut memaki, melepaskan kemarahan serta membalas cacian terhadap seseorang yang menghina negara ataupun agama kita. Bolehkah kita join sama dengan niat mempertahankan agama dan negara dari dihina pihak luar? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Kampung Larut Tin, Taiping. Ini orang kata daripada sudut side kebaikan, Ustaz. Bolehkah kita nak join sekaki, Ustaz? Macam mana kaedahnya tu? Silakan, Ustaz. Baik, saya tertarik dengan hal tersebut, dan sebenarnya dalam hal seumpama ini dia dipandu oleh petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita berbicara tentang soal apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah, baginda sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat marah, dan marah itu marah yang disyariatkan dalam Islam dan dibenarkan. Bagaimana caranya? Ada satu kisah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki anak angkatnya, iaitulah Zaid ibn Harithah, dan Zaid ibn Harithah memiliki seorang anak yang bernama Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dan Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu ini merupakan cucu angkat baginda sallallahu alaihi wasallam yang juga disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ada seorang wanita daripada kabilah Mahzumiyah yang saat ketika itu dia telah dijatuhkan hukuman untuk potong tangan disebabkan dia telah melakukan perbuatan mencuri. Tengok yang lain, maklum sajalah sahabat-sahabat tengok kesian seorang wanita nanti hilang tangannya, macam mana nak buat. Dan akhirnya mereka ini cuba berusaha untuk mencari dan meredakan keadaan tersebut. Kalau boleh tidak dikenakan hukuman tersebut, cari hukuman lain sebagai alternatif. Dan akhirnya dia mencari siapakah orang yang layak untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Bila Usamah ibn Zaid bertemu dengan Usamah, tolonglah kamu nyatakan hasrat kami ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan hukuman kepada wanita tersebut. Ya, kita tahu wanita itu adalah bersalah. Dan akhirnya diadukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keinginan daripada kalangan para sahabat. Apa yang berlaku ketika itu? Dalam hadis menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam ihmarra wajhu, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kemerah-merahan, marah dengan kata-kata tersebut. Rasulullah mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum, adapun orang-orang sebelum daripada kamu ini telah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila idza sarika syarif, apabila orang yang mulia mereka itu melakukan kesalahan, mereka melakukan keburukan, ketika itu tarakuh, ya, mereka tidak dikenakan hukuman. Tetapi yang apabila orang-orang miskin yang ketika itu dia melakukan kesalahan, aqamu alaihil had, mereka dikenakan hukuman had, dikenakan hukuman hudud ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, wahai Usamah, demi Allah aku tidak akan melakukan hal seumpama itu. Maknanya kata para ulama, berdasarkan kepada hadis tersebut, marah yang bertujuan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala itu dibenarkan. Sebab itu peperangan diizinkan di dalam Islam. Itu untuk melahirkan sifat kemarahan kita. Apabila Islam itu dipermain-mainkan, apabila Islam itu diperkotak-katikkan, dan marwah umat Islam itu dipermain-mainkan. Sahabat Nabi SAW pernah marah ketika berada di bumi Madinatul Munawwarah sehingga akhirnya syahid ataupun dia dibunuh kerana mempertahankan seorang wanita yang diusik, seorang wanita muslimah yang diusik oleh golongan Yahudi ketika itu. Sebab sifat marah yang ada pada di sahabat tadi bila melihat tentang keadaan tersebut dia pertahankan. Waktu itu tudungnya ketika itu ditarik untuk dibuka aurahnya ketika itu, dan menyebabkan sahabat tadi timbul perasaan marah kerana ingin mempertahankan akan marwah wanita tersebut. Subhanallah, Islam membenarkan kepada kita untuk menimbulkan sifat marah tersebut, tetapi cara kita nak menyampaikan itu biarlah dengan cara yang terbaik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, marah tetap marah. Pertama, salurannya kena tepat. Mungkin dengan kita mengadukan kepada pihak mahkamah ataupun kepada orang-orang yang ada autoriti untuk melaksanakan kerja tersebut. Dan yang kedua, biarlah dengan cara yang hikmah. Ya, Islam mengajar pada kita marah, tapi saat yang serupa Islam mengajar kepada kita untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana.
Orang nak kata apa, orang nak maki apa, orang nak fitnah apa, kita bersabar. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi bila mana sentuh bab akidah, kita kena rasa marah dengan keadaan itu. Betul Ustaz? Ya? Baik, kita ada sahabat kita nak bertanyakan satu soalan. Boleh kita raikan Ustaz? Okey. Assalamualaikum. Kita bersama dengan Muhyiddin Awal. Dipersilakan. Ya. Saya Muhyiddin Semua Isak 1 di pinggir Balai Kuantan. Masya Allah. Bukan Muhyiddin Perdana Menteri tu. Silakan. Jangan confuse pula. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhyiddin nak berkata berkenaan dengan talian. Lebih daripada ada ibu bapa lah yang mengajar anak-anak. Mana hidup peribahasa kata hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Jadi itu peribahasa dia. Jadi adakah benar tu didikan yang membuatkan anak-anak tu bercakap kasar dengan ibu bapa, apa lagi dengan dalam talian? Itu saya nak minta Ustaz ulasan lah. Ya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Abang Muhyiddin kita. Hello. Sekejap Alah papa, sekejap lah ni orang tengah cakap ni. Kalau dengan mak dengan ayah cakap bukan main kasar lagi. Tapi kalau dengan sekejap kita nak berehat sekejap. Selepas ini kita jawab talian ini. Okey para penonton, kita nak jawab soalan ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tadi kita dapat satu persoalan daripada Abang Muhyiddin tadi. Kalau cakap dengan orang bukan main lembut lagi Ustaz. Tapi bila cakap dengan mak ayah bukan main kasar lagi. Jadi adakah ini kesilapan yang berlaku di kalangan didikan ataupun anak-anak itu sendiri bila mana marah dalam talian ini orang kata apa timbul bila mana berlakunya cakap yang kurang beradab di antara ibu dan anak-anak, ayah dan anak-anak. Tambah-tambah pula Ustaz, bila mana anak dapat keputusan peksa yang tak bagus, kena marah dengan ayah. Macam tu Ustaz ya. Jadi macam mana nak selesai masalah ni Ustaz? Allahu Akbar. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhyiddin atas soalan tadi. Apakah penyebab yang menyebabkan seseorang itu marah? Apakah disebabkan daripada ahli keluarganya sendiri ataupun daripada ayahnya? Memang ada suatu kata-kata yang disebut oleh para ulama. Saya terlupa sama ada kata-kata para ulama ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Di dalam kitab tersebut ada dinyatakan barru aba'akum tabarrukum abna'akum. Buat baiklah kamu kepada ibu-ibu, ayah-ayah kamu itu, maka anak-anak kamu nanti akan melakukan kebaikan kepada kamu. Artinya, didikan itu adalah merupakan satu faktor yang cukup penting. Ya, sebab itu Rasulullah SAW meletakkan dalam sesi perkahwinan ini, Rasulullah meletakkan di antara orang yang saleh itu penting dalam membuat suatu pilihan untuk mencari calon-calon sebagai pasangan dalam kehidupannya. Rasulullah mengatakan apabila idza ra'aitar rajul, apabila kamu melihat seorang lelaki yang kamu saksikan kesalehan yang ada pada dirinya itu, fazawiju, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, nanti akan berlaku kerosakan yang teruk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersetuju dengan Tuan Haji Muhyiddin atas perkara tersebut. Antara salah satu punca yang menyebabkan anak-anak ini bersikap dengan sifat-sifat yang tidak baik, di antaranya sifat marah itu kekadang hasil daripada didikan yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Disebabkan ayah ataupun ibunya sentiasa memaki, perkataan itu sentiasa keluar, maka ia akan menjadi satu perkara kebiasaan, menjadi suatu adat dalam kehidupannya, maka si anak tadi akan timbul perkataan-perkataan yang tidak baik daripada mulutnya. Ditanya kenapa berlaku demikian? Sebab ayah saya melakukan hal yang demikian. What you give, you get back. Ya, apa yang diberi, maka itulah yang akan diterima dalam kehidupan kita. Memang itu berlaku di dalam Islam. Islam meletakkan hal yang demikian. Maka kerana itu Rasulullah mengajar dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang terbaik bersama dengan keluarganya, maka aku adalah merupakan insan yang terbaik terhadap keluargaku. Rasulullah dalam sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak memukul anak. Walaupun ada hadis Rasulullah mengatakan kalau sekiranya seorang anak itu tidak menunaikan ibadah solat ketika usianya 9 tahun, ya, maka fadribu, maka pukullah dia. Hadis itu ada,
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal demikian. Rasulullah ada pekerja. Di antara pekerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu saya terlupa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dan menceritakan, jika tidak salah Abdullah bin Abbas yang turut serta menjadi khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ketika itu, aku tidak pernah mendengar kata uffin, cih. Maknanya kata-kata suatu ucapan saja, belum lagi dengan perbuatan, tapi ucapan yang menunjukkan tanda kemarahan baginda sallallahu alaihi wasallam di saat aku bersama-sama dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi justru daripada itu, tolong seorang ayah dan seorang ibu jaga kepribadian dalam diri kalau ingin melihat seorang anak itu menjadi seorang anak yang baik. Sebab bahayanya bagaimana? Tuan-tuan, kalau kita berjaya melahirkan anak yang baik, maka kita berjaya untuk menyelamatkan diri kita ini daripada azab kubur, bahkan azab pada hari kiamat kelak. Ya, Rasulullah menyatakan apabila matinya seorang anak Adam, hadis riwayat daripada Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila matinya seorang anak Adam, terputuslah segala-galanya melainkan 3 perkara, dan di antaranya iaitulah waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang sentiasa mendoakan padanya. Cuba bayangkan kalau anak tersebut ketika kita meninggal, dia penyambung hayat kita semasa hidup, dia menjadi orang yang mencaci maki, maka dosa-dosa itu kemungkinan juga akan sampai kepada kita sebab kitalah merupakan pencetus dan penyebab untuk lahirnya sikap-sikap dan tabiat-tabiat tersebut. Walaiyazubillah. Maknanya saya sendiri salah kena praktis lah cakap elok-elok dengan mak ayah. Sebab Ustaz, orang kata dah jadi kebiasaan Ustaz, daripada kecil kadang-kadang kita dengan mak ayah ni dah macam kawan baik dah. Jadi bila dah macam kawan baik ni, orang kata cakap pun tak adalah macam lembut-lembut sangat. Cakap pun macam relax-relax je kan dengan mak ayah kan. Nanti tiba-tiba mak ayah kata, kau ni dah kenapa ni cakap elok-elok ni, rasa macam tak lama dah ni Aiman ni. Sudah macam tu pula Ustaz. Tapi hakikatnya Ustaz, kita kena bercakap baik dengan ibu ayah. Baik Ustaz. Apapun jadi, sebelum tu saya nak ingat ya. dari sudut ayah dan ibu ini terpulang kita melihat dari sudut kedudukan. Kalau katakan ucapan-ucapan yang kita sebut, walaupun orang melihat dari sudut ucapan itu kasar, tapi bagi mereka ia merupakan satu perkara yang tidak menimbulkan rasa sakit hati dan sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab dalam Al-Quran mengatakan birrul walidain. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kamu menyekutukan Allah, dan ke atas dua ayah dan ibu itu lakukanlah kebaikan kepadanya. Kalau itu merupakan satu perkara yang tidak menimbulkan rasa kesakitan hati sebab dah biasa, maka itu masih lagi dalam kerangka dibenarkan untuk kita mengucapkan kalimah-kalimah tersebut. Tapi apapun, yang penting tuturkanlah dengan kalimah-kalimah tayyibah, kerana kalimah tayyibah adalah penyelamat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Berkata baik dengan kedua ibu bapa. Baik Ustaz. Isunya sekarang ni Ustaz, orang kata kalau dengan orang yang kenal ni jangan marah-marah, jangan gaduh-gaduh. Nanti susah kemudian hari. Tapi ni orang tak kenal, biarkan je. Marah, lantaklah. Bukan kita kenal pun. Ada pula macam tu. Sahabat kita ni nak tanya satu soalan Ustaz. Dia nak tanya daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz Zandai. Ustaz, apa hukumnya kita lepaskan kemarahan pada operator yang bertugas dalam talian, yang mana perkhidmatan yang syarikatnya sediakan amat mengecewakan, sedangkan kita keluarkan wang setiap bulan untuk bayar bil? Bila kita lambat bayar sikit, mulalah bagi surat amaran supaya cepat bayar. Buat anak geram Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih Bang Faizal. Oh Bang Faizal, jangan marah-marah bang. Jangan marah-marah. Benda boleh settle. Boleh PM tepi. Nanti kita tolong bayarkan. Okey Ustaz. Jadi dalam isu seperti ini saya, inilah yang berlaku bila mana yang nak dimarah ni syarikat. Operator tu pula kena marah. Kesian operator tu. Dia tu makan gaji je Ustaz. Jadi macam mana keadaan seperti ini? Kita tak kenal dia, kita marah kat dia pula. Kesian orang tu Ustaz. Baik, saya tertarik, terima kasih kepada soalan Tuan Muhammad Faisal bin Ahmad atas soalan tersebut. Ya, memang kadang-kadang banyak perkara-perkara yang kita tak puas hati. Elektrik tak ada tapi kenapa kena bayar banyak, ataupun air tak banyak guna tapi kenapa kena rupanya ada bocor dia punya bahagian saluran paip tersebut sebagai contoh. Ataupun beberapa talian, adalah beberapa talian-talian yang tertentu kita tidak berpuas hati dengan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Ada satu kata-kata para ulama menyebut laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuh tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidaklah semua apa yang dicita-citakan, yang diharapkan itu dia akan dapat mencapai sesuatu yang diharapkan. Kita bercita-cita untuk mendapat sekian, tengok dari sudut iklan yang diberikan, begitulah keadaannya, kita rasakan begitu, rupa-rupanya tak dapat. Tajri riyahu bima la tashtahi sufuni, mengalirnya ataupun mengikuti sampan itu
angin yang menolak sampan itu kepada tempat yang tidak ditujui oleh sampan tersebut. Baik, maka dalam hal yang demikian apa yang boleh kita buat? Apakah dengan cara marah tersebut itu akan dapat menatijahkan keputusan, ataupun dengan sebab kemarahan tersebut menyebabkan kebencian pula pada orang yang mendengar tadi, operator yang mendengar, seperti mana polisi yang dibuat bukan pada operator tersebut tetapi polisi itu yang dibuat oleh syarikat. Maka apa jalan yang terbaik kita nak buat? Buat aduan, pergi ke syarikat tersebut, buat aduan, dan kalau boleh dah selepas daripada itu, kalau masih lagi dalam keadaan demikian, putuskan sahaja. Kita tidak lagi berhubung, buat urusan yang lain, carilah syarikat-syarikat lain yang dirasakan berkualiti ketika itu. Itu adalah merupakan jalan yang terbaik berbanding daripada kita menghaburkan kata-kata tersebut. Tuan-tuan dan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kenapa penting kita nak jaga kata-kata dan ucapan kita? Saya teringat ada satu kisah juga. Ni kita banyak cerita tentang buat kisah-kisah. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika itu berada di belakang tunggangan. Dia naik tunggangan. Pada saat ketika dia menunggang tunggangan tersebut, tiba-tiba unta yang ditunggangi ketika itu terjatuh, terperosok, dan menyebabkan dia terjatuh ke bawah. Dan waktu itu, kata sahabat Nabi SAW, Rasulullah berada di belakang. Rasulullah tengok saja apa yang berlaku. Jadi sahabat tadi kata, ta'isa syaitan, cilaka betul syaitan. Kita kadang-kadang bukan sebut cilaka syaitan, mungkin bahasa kita lebih buruk daripada itu. Sahabat hanya mengatakan yang salah itu adalah syaitan yang menyebabkan untanya yang sedang ditunggangi ketika itu tergelincir ke hadapan. Jadi Rasulullah mendengar kata-kata tersebut. Disebut dengan kata-kata dan ungkapan tersebut, Rasulullah kata, la takul mithla dhalik, jangan kamu berkata seumpama itu. Kenapa sahabat terkejut? Salah ke? Yang saya caci itu syaitan, yang bukannya perkara lain. Rasulullah kata, kalaulah sekiranya kamu berkata demikian, ta'azama syaitan, syaitan ini akan menjadi lebih besar. Dia dapat kekuatan itu, dia dapat vitamin C, kita kata. Ya, dia dapat vitamin C. Kita dapat vitamin C dengan makan buah, dengan apa? Tapi syaitan ni dapat vitamin, kekuatan dia dengan cara kata-kata kotor yang keluar daripada mulut kita. Kita marah dia busuk. Kita marah dia busuk. Kita marah, semakin kita bercakap bukan sekadar marah saja, perkataan yang kotor yang keluar daripada mulut kita. Yalah, biasa orang marah ni kan dia tak adalah cakap baik, assalamualaikum. Dia akan berkata dengan perkataan kotor. Saat ketika dia berbicara ketika itu, syaitan akan semakin lama semakin besar, sehingga dia boleh menjadi seumpama Jabal Uhud, bukit yang begitu besar sekali. Masya Allah. Subhanallah. Sebuah bukit yang begitu besar sekali. Itu keadaan syaitan. Dan sebab itu syaitan bergembira bila kita timbul perasaan marah dalam diri kita, sebab dia akan dapat menguasai kita. Sebab semakin besarnya syaitan bersama dengan kita, semakin payahnya kita nak melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam bab kita nak berkata-kata, pastikan ucapan kita itu ucapan yang baik. Sehingga kan dalam kisah tersebut Rasulullah kata, kul bismillah. Sebutlah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tasaghara syaitan akan menjadi kecil seumpama zubab, seumpama seekor lalat. Dengan sebab kita mengucap kalimah bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia boleh mengecil, Ustaz, ya. Jadi dalam keadaan marah ni, Ustaz, dia kena ada tempoh sikit, Ustaz. Dia kena ada tempoh. Jangan kita terus nak marah. Sebab tu, Ustaz, biasanya kalau saya dengar lah, Ustaz, ya, dalam rumah tangga itu sendiri, orang kata kena hold sekejap. Kalau tengah marah tu jangan buat decision. Betul, Ustaz, ya? Baik, Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook nak tanya satu soalan bersama dengan Johari Hasnah. Bagaimana kita nak berdepan dengan orang-orang yang menghadapi marah dalam talian? Apakah doa-doa yang boleh diamalkan untuk menangani perasaan marah, lebih-lebih lagi marah dalam talian? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Firdaus Subhi dan Daya Iman. #like dakwah, share ilmu. Okey, Ustaz. Sikit, Ustaz, amalan sebelum kita habis dekat TV3 ni, Ustaz, secara ringkas, apa doanya tu? Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara salah satu amalan doa yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Paling simple. Itu paling simple doa yang boleh kita baca. Aku minta berlindung dengan Allah daripada segala bentuk syaitan, syaitan ar-rajim yang direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, nampak mudah tapi kadang-kadang payah kita nak mengamalkan kalimah-kalimah seumpama ini, dan kalimah itu adalah merupakan benteng untuk kita mengurangkan sifat marah yang ada pada diri kita, selain daripada sifat yang telah pun saya bicarakan tadi pada permulaan, dan antara lain juga falyaskut, diam,
Itu juga antara merupakan cara utama untuk kita mengelakkan daripada sifat marah tadi. Jadi amalkan kalimah a'udzubillah di mana sahaja kita berada. Mudah-mudahan dengan kita isti'az billah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita insya-Allah. Tu Ustaz, nak tengok tu. Abang-abang kita, kakak-kakak kita dah senyum dah kat rumah tu, tak marah-marah dah. Tadi gaduh, sekarang ni dah okey dah kan. Tadi tu orang kata bila mana kita dapat meredakan kemarahan kita ini di antara kunci ke syurga. Baik Ustaz, kita dah tamat di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Kalau cik adik tak mahu maafkan, ke lubang jendela kami nak lompat. Maafkan kami, maafkan kami. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Orang kata Ustaz, ubat kepada marah ni dia M juga. Marah, ubat dia M. M itu adalah maaf. Tapi sebelum Ustaz jawab soalan Ustaz, kita nak raikan dulu soalan di Facebook, boleh Ustaz? Silakan. Okey, baik. Sahabat kita ni Ustaz, dia nak tanya soalan yang cukup baik, iaitu Ita Muzwita. Adakah orang yang gemar meluahkan kemarahan dalam talian ini sebenarnya orang yang tidak berani berhadapan dengan realiti, takut dengan diri sendiri dan tidak berani kerana benar? Yang kedua, apakah hukumannya orang yang merasa satu kepuasan, tidak segan silu membuka aib orang lain, menceritakan masalah dengan niat pihak lain yang nampak buruk berbanding melihat kesilapan diri sendiri dahulu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ada berani, mari sini mah. Kita one by one kita kata one by one. Kalau suruh one by one tak berani Ustaz. Yang dia berani, dia serang dalam talian saja. Jadi orang macam ni Ustaz, macam mana kita nak orang kata apa, nak settle masalah ni Ustaz? Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Ita Muzwita Puan Ita Muzwita atas soalan yang dikemukakan. Para hadirin penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang pertama, apakah orang yang meluahkan kemarahannya melalui catatan dan juga penulisan itu adalah merupakan orang yang tidak berani? Maka itu kita pulangkan semula kepada orang yang berkata-kata. Mungkin boleh berlaku hal yang sedemikian rupa, tapi hakikatnya apa yang penting para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita menjadi manusia yang tidak mengambil berat berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dalam kehidupan kita. Rasulullah mengajar, min husnil islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang itu, perkara yang terbaik bagi seseorang itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam hidupnya. Apa kaitan daripada marah tersebut? Jadi kalau katakan kaitan tadi, saya katakan tadi, kalaulah kemarahan itu adalah hasil daripada orang yang melakukan ataupun menimbulkan suatu provokasi berkaitan dengan agama, kita nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau isunya dia berkaitan tentang soal peribadi, maka lahirkan sifat kita seumpama apa yang Rasulullah puji kepada seorang sahabat Nabi SAW, iaitulah antaranya adalah Abi Damdam Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Damdam. Apakah kamu ini tidak mampu, wahai sahabat-sahabat aku, untuk meniru perbuatan seumpama apa yang berlaku kepada Abi Damdam Al-Ghifari? Kenapa Abi Damdam Al-Ghifari? Setiap paginya dia adalah merupakan seorang yang miskin dan dia tidak mampu untuk bersedekah, dan akhirnya apa yang dia kata? Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau jadikanlah setiap cercaan dan nista makian daripada orang terhadap diriku ini sebagai sedekah kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya didengari dan maklumat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berkata hal demikian di hadapan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka sebab itu tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita kena lihat apa sebab
kita berlaku kemarahan. Kalau sekiranya ia berkaitan dengan pribadi kita, maafkanlah orang tersebut. Bahkan kita doakan mereka dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada mereka, itu akan memberikan suatu hidayah pada mereka. Dan mudah-mudahan dengan sebab doa kita itu, mereka yang kita marah tadi menjadi insan yang baik. Dan mereka ini akan menjadi kebaikan-kebaikan mereka akan kembali kepada kita di saat kematian kita, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka baginya adalah kebaikan, dan orang yang tadi melakukan kebaikan kerana meniru kita kebaikan tersebut, pahalanya juga akan sampai kepada kita. Jadi kita buat satu kebaikan, mudah-mudahan itulah yang dapat menghasilkan satu kebaikan dalam hidup kita. Bahkan yang kedua, Rasulullah pernah menyebut wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah setiap keburukan-keburukan itu dengan kebaikan yang akan dapat menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Justru itu jadi orang yang sentiasa bersifat pemaaf, seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun daripada kalangan penduduk bumi Makkah yang tidak membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencaci maki Rasulullah. Tapi apa yang berlaku ketika Rasulullah berjaya menguasai bumi Makkah? Rasulullah masuk dan Rasulullah kata, apa pandangan kamu terhadap diriku? Semuanya mengatakan kamu adalah merupakan seorang yang baik ya Rasulullah. Jadi apa pandangan kamu? Apa yang kamu mahukan daripada kami? Ya Rasulullah, tolong maafkan kami. Rasulullah memaafkan seluruh penghuni-penghuni yang duduk di bumi Makkah. Walaupun Rasulullah memiliki sifat dendam dan kebencian pada mereka dari sudut memang hakikat sebagai seorang insan begitu, tetapi kemaafan itu lebih diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam soalan yang kedua, Ustaz, ini memang best, Ustaz. Sebab kadang-kadang tu, kau tak nak tolong aku aku nak pinjam 1,000 pun kau tak nak bagi sekarang ni aku nak fitnah kau, aku nak buka aib kau, lantak kau, biar porak-poranda keluarga kau ni. Yang penting aku puas hati. Dia puas hati, Ustaz. Bila dia buat macam tu, dia rasa puas hati pula. Jadi buka aib dan sebagainya, Ustaz. Macam mana nak settle saya? Subhanallah. Tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kata kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dengan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita yang merupakan punca untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama dengan sahabat, dia berjalan kepada 2 kubur yang ketika itu dilalui. Dan saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibu fi kabir, wa ma yu'adzabu fi kabirin. Dan mereka itu diazab bukan pada dosa-dosa besar yang dilakukan. Tetapi hanya perkara-perkara yang kecil. Apa perkara yang kecil? Yang pertama, kerana dia tidak bersihkan dirinya ketika dia melakukan ataupun ketika dia bersuci. La yastatir bauluhu, artinya dia tidak membersihkan air kencingnya ketika dia membersihkan diri. Yang kedua, iaitulah alladhi yamshi fil ardi bin namimah. Seseorang yang suka untuk mengadu domba ketika berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita rasa puas dengan apa yang kita nyatakan, ya Allah ni memang seronok ni aku nak bercakap dengan dia ni, cerita satu persatu. Bahkan bukan sekadar itu, kita mencari apa latar belakang dia sampai tahap tersebut. Dan kalau kita benci seseorang ni, akan cari apa segala keburukan-keburukan tanpa kita melihat kebaikan yang diberikan kepadanya. Itu yang kita cari satu persatu. Dan dalam keadaan demikian, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terlupa yang dia telah menyebarkan dan menaikkan kemarahan-kemarahan di kalangan masyarakat yang ada, sehingga akhirnya dia menjadi pengadu domba ketika itu. Orang yang mengadu domba yang disebut dalam hadis dengan kalimah namimah ini, mereka tidak akan aman ketika berada dalam kubur kerana mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyazbillah. Orang yang marah tu dia puas, kan? Dia puas, lega aku dapat lontarkan kemarahan ni. Dan orang yang kena marah ni, Ustaz, kadang-kadang dia rasa down, dia rasa apa ni, marah-marah ni kan, dia pun rasa nak marah juga. Tapi sebenarnya, Ustaz, orang katalah kan, orang tua-tua kata ubat kepada kemarahan ni maaf, Ustaz. Betul ke orang kata ubat ni adalah maaf itu sendiri? Silakan, Ustaz. Baik, apakah benar ubat kepada sifat marah itu adalah dengan cara kita memaafkan? Itu adalah satu perkara yang benar. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satu ciri yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bermula tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian dalam ayat berikutnya,
Allah menceritakan secara detail siapa orang-orang yang bertakwa. Di antara salah satu ciri orang yang bertakwa itu iaitulah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Iaitulah orang yang dapat menahan kemarahan dan mereka yang dapat memaafkan kesalahan manusia ketika itu. Subhanallah. Biarlah mereka nak berkata apa, dan sebenarnya bila mereka berkata dengan sesuatu perkara-perkara yang tidak baik, hakikatnya kita sedang meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat yang serupa dengan kita memaafkan, Allah akan tingkatkan kedudukan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Ustaz, ada ialah baru-baru ni kan kita diuji dengan COVID-19 lah. Kebanyakan daripada kawan-kawan kita ada yang kena buang kerja, Ustaz. Yalah, orang kata dilanda dengan ujian. Tapi diorang ni punyalah marah dekat majikan diorang, Ustaz. Last day ada yang dia rosak kata benda majikan, ada yang dia pergi langgarnya orang kata apa, kereta majikan, macam-macam, Ustaz. Jadi kita nak orang kata apa, settlekan selepas ini, Ustaz. Kita berehat seketika, boleh, Ustaz? Para penonton jangan marah-marah. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Macam kita sebut sebelum lihat tadi, Ustaz. Ada sahabat-sahabat kita diuji dengan orang kata apa, tak dapat orang kata hilang pekerjaan. Last kali majikan dimarahinya. Ni semua salah majikan. Tak nak ni, tak nak itu, tak nak ini kan. Sampai sanggup berhentikan. Tak tahu ke ni saya ni ramai anak. Tak timbang rasa ke majikan pula kena marah, Ustaz? Macam mana keadaannya, Ustaz? Sedikit. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita doakan kepada orang-orang ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin diberhentikan dari sudut kerja, Allah permudahkan urusan dalam kehidupan mereka. Dan diharapkan juga kepada para penonton yang bersama-sama dalam rancangan kita pada pagi ini, doakanlah mereka agar Allah permudahkan urusan, dan mudah-mudahan doa daripada kita ini didengari oleh Allah. Allah memakbulkan akan permohonan dan permintaan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hal bagi mereka yang diberhentikan kerja, apa tindakan yang perlu dilakukan? Subhanallah. Tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar. Memang kadang-kadang Allah uji itu, Allah nak bagi satu perkara yang terbaik dalam hidup kita. Dan yakinlah, saya ingat ada satu kata-kata yang disebut oleh Hatim Al-Asam, salah seorang ulama yang cukup terkenal. Dia mempelajari ilmu daripada Syakik Al-Balhi radhiyallahu anhuma. Jadi saat ketika itu kata Syakik Al-Balhi kepada Hatim Al-Asam, wahai Hatim, sepanjang kamu duduk bersama dengan aku, apa yang kamu pelajari? Jadi dia pun mengatakan, aku melihat ada sesuatu perkara yang begitu pasti dalam diri manusia ini, bahawa manusia mencintai sesuatu. Kalau kita cinta kepada kerja, tetapi hakikatnya di akhirnya mereka ini akan berpisah dan mereka ini tidak akan sempat bersama. Dan aku yakin bahawa sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, bahawa sesungguhnya kamilah yang mengagih-agihkan rezeki dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dunia ini, dan kami menjadikan sebahagian manusia berada di atas dan sebahagian di bawah itu agar mereka saling bekerjasama dalam kehidupan mereka dan agar tidak berlaku artinya tidak berlaku perbalahan dan sebagainya lah. Di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan saat ketika itu Allah yang mengagih-agihkan rezeki dalam kehidupan, dan akhirnya dia meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam hidup kita ini rezeki adalah di antara salah satu ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah akan memberikan bayaran dan gantian bila masanya, wallahu alam, mungkin di dunia ataupun mungkin Allah akan sediakan kebaikan kita di hari akhirat akibat daripada kesabaran tersebut. Yang kedua, bagi seorang majikan sebagai contohnya, saat ketika ingin memberhentikan pekerja-pekerja yang berada di bawahnya, mereka juga cubalah memiliki sifat belas kasihan dengan memikirkan sesuatu perkara yang terbaik. Itu yang dikatakan win-win situation. Maknanya ada saling menang-menang di dalam situasi yang berlaku ketika itu. Sebab ada satu doa yang menarik yang disebut oleh Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin ataupun orang yang berada di atas majikan dan sebagainya lah. Rasulullah kata, man waliya amra ummati fashaqqa alaihim fashkuk alaih, wa man waliya amra ummati farafiqa bihim farfuq alaih. Rasulullah mengatakan, barang siapa
yang melakukan keburukan, menyusah-nyusahkan akan orang-orang yang berada di bawahnya ketika menguruskan urusan-urusan umatku ini, maka ya Allah, kau berikanlah kesusahan kepadanya. Dan barang siapa di kalangan wali-wali, pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang atasan, majikan-majikan yang ada dia melakukan kebaikan, rafiqa, melakukan kebaikan kepada umatku, farfuq alaihi, maka tolonglah, berikanlah kebaikan kepadanya. Ini doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka justru daripada itu kita fikirkan bersama, tidak rugi kita melakukan kebaikan kepada manusia, sebab setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memanglah hakikat di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kerja kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Mereka inilah yang dikenali sebagai golongan orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kadang-kadang bila saya tengok dekat Facebook kan, tengok Instagram Ustaz, jadi kadang-kadang kita rasa down juga, sebab bila orang kutuk pasal kita ni, kata teruk sangat ke aku ni, jahat sangat ke aku ni kan. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan Ustaz, boleh kita raikan? Okey, bersama dengan Umi Suraya Haji Jaafar. Soalannya, bagaimana kita nak didik diri agar tidak mudah kecil hati dan marah di talian jika ada yang mengundang kemarahan kita dengan sindiran, kata-kata kesat, fitnah dan sebagainya? Bolehkah kita blok terus mereka yang mengundang kemarahan, dan adakah ianya memutuskan silaturahim? Mohon pencerahan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. #Tanyalah Ustaz, TV3 dan TV9. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Umi Suraya atas soalan tersebut. Bagaimana caranya kalau sekiranya dalam catatan itu semuanya menyindir kepada kita ini, boleh tak kita blok? Dan sebenarnya dalam hal tersebut itu terpulang kepada kita, kalau sekiranya kita berkemampuan untuk menahan segala bentuk kesalahan-kesalahan, ucapan dan makian, itu silakan sahaja untuk bersama dengan kita. Tetapi kalaulah sekiranya memang dengan hal tersebut membuatkan kita lebih bermotivasi untuk melakukan juga perkara yang serupa, dia maki kita, maka kita pun memberikan makian yang serupa kepada mereka, maka itu lebih baik untuk kita blok. Bahkan kalau katakan itu cara yang terbaik, lakukanlah hal tersebut. Sebab dalam Islam, kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan kepada seseorang Islam, seseorang yang Muslim itu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan baginya. Kalaulah dengan cara dia memblok tadi itu menyebabkan perkara tersebut tidak berpanjangan, maka itu adalah sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Sebab dalam hidup sebagai seorang Islam, mereka berusaha untuk sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka. Okey Ustaz, itu yang perlu kita lihat. Orang kata apa, buat dek cukup lah. Jangan dibaca komen-komen tu kan. Jadi kalau dalam lagu Hijaz Ustaz, dia ada sebut, sabar menempuh jalan, kekalkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Orang kata apa, inilah kalau kita bersabar tu Ustaz, daripada marah tu sendiri, Allah akan kurniakan syurga kepada kita Ustaz. Baik, Ustaz, kita nak tanya satu soalan lah. Orang kata berkaitan dengan Nabi SAW, bila mana berkaitan dengan orang hina, orang kutuk, orang maki, orang baling batu, orang baling najis, apa pun Nabi tetap bersabar. Itu satu perkara yang perlu kita pegang Ustaz. Dan yang keduanya, tapi berbeza pula keadaannya bila mana kalau kita tengok dalam peperangan Mu'tah, tak silap saya Ustaz, bila mana ada seorang di kalangan orang utusan Nabi SAW dibunuh. Bila mana keadaan seperti itu melibatkan akidah, melibatkan agama, Nabi SAW tak boleh bawa bincang punya. Nabi cukup marah dengan keadaan ini Ustaz. Jadi maknanya dekat sini Ustaz, ada keadaan kita boleh marah, ada keadaan kita tak boleh marah. Boleh Ustaz jelaskan sikit tak Ustaz? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah pun kita bicarakan dalam pertemuan kita tadi, perkara-perkara yang melibatkan soal peribadi, maka sebaiknya daripada hal tersebut itu, maka kemarahan perlulah kita redakan dalam diri kita dengan cara kita memaafkan mereka dan tidak melakukan perkara yang serupa terhadap orang-orang yang telah memaki, orang-orang yang telah memburuk-burukkan kita.
Baik, yang kedua saya nak tambah tadi dalam hal memburuk-burukkan, habis tu kalau katakan orang fitnah kita, takkanlah kita tak nak jawab. Betul. Apabila berlakunya fitnah tersebut, maka kita perlu untuk menjawab. Sebab itu kisah yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf, sebab saya katakan saya tertarik dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ditawarkan untuk keluar daripada penjara ketika itu. Nabi Yusuf kata, aku tak nak keluar daripada penjara, melainkan wanita-wanita yang telah menyampaikan fitnah pada aku ini memberikan jawapan sebenar kepada tuanku ketika itu. Saat ketika itulah Zulaikha bersama dengan wanita-wanita yang selama ini melakukan fitnah kepada Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan hal yang sebenar. Maka di situ para ulama mengatakan orang yang difitnah itu wajar untuk mempertahankan diri, menyatakan apa hakikat yang sebenar. Tapi saat yang serupa bukanlah bertujuan untuk menimbulkan satu kemarahan, tapi tujuannya adalah untuk menegakkan perkara yang benar. Yang kedua, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marah yang kedua adalah marah yang mahmud, marah yang terpuji. Marah yang terpuji ini apabila dia dikaitkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menunaikan solat, macam anak tadi kita marah anak tersebut, dah sembahyang belum? Katakan dia tidak menunaikan solat, maka Islam mengajar pada kita untuk dipukul. Tujuannya untuk memberikan pengajaran. Pukul itu adalah tanda kemarahan kita, disebabkan anak tadi tidak menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang isteri yang disebut nusyus, dia telah melakukan kesalahan, maka Islam meletakkan beberapa panduan. Panduan yang pertama iaitulah bagi nasihat. Kemudian nasihat tak makan juga, ustaz nak buat macam mana? Pisahkan tempat tidur. Dan pisah tempat tidur itu pun masih lagi tidak menyelesaikan masalah. Peringkat yang ketiga baru dibenarkan untuk memukul. Artinya perkara-perkara berkaitan dengan persoalan agama, perkara untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di sana dibenarkan untuk melahirkan kemarahan kita, sama ada dengan aksi yang diperlihatkan, bahkan Al-Quran menyatakan hal yang demikian, sampailah kepada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puncanya kenapa? Nak menunjukkan tanda ghirah kita ini, tanda cemburunya kita ini terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ustaz, kalau kita faham tentang istilah tu, kadang-kadang marah dibenci, kalau tak marah dipijak pula Ustaz. Jadi isunya sekarang Ustaz, kalau di Facebook lah, kalau kita tengok Ustaz dia orang suka buat fake account. Sebab apa? Tak ada orang nampak pun, tak ada orang kenal pun. Tak apa, kita jadi keyboard warrior. Jadi sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan sebagai orang kata apa, penghujung dalam rancangan kita ni Ustaz, bagaimana untuk kita menyeru seluruh komuniti netizen agar bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, berakhlak dengan akhlak Islam di mana pun berada, walaupun di alam maya. Jangan dilupa bahawa setiap gerak-geri kita ada saksi yang sedang memerhatikan, biarpun ia bukan percakapan lidah tapi tangan yang menulis. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Betul ke Ustaz keadaan macam ni? Silakan. Baik, terima kasih kepada Zuhara atas soalan tersebut. Bagaimana kita nak memberikan nasihat kepada netizen-netizen yang ada di luar sana? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pertama, kita bagilah nasihat-nasihat yang baik yang merupakan hadis-hadis daripada Rasulullah, sama ada bersifat tabsyir, sama ada dengan cara kita menyatakan kebaikan itu dari sudut pahalanya, kegembiraan yang diperolehi orang yang dapat menahan kemarahan. Dan yang kedua, tahzir dengan memberikan amaran kepada mereka yang tidak menjaga akan lidah mereka, ucapan mereka di saat ketika mereka mencatat dan menulis catatan tersebut. Sebab catatan yang ada itu adalah merupakan satu catatan yang kekal, yang dia tidak akan hilang sesudah kematian kita, dia akan berterusan ila yaumil qiyamah. Maka minta berlindung kepada Allah, takut-takut nanti kita akan menjadi golongan muflis. Orang yang muflis, antara sebab kemuflisan yang akan wujud nanti lahir semasa hari kiamat kelak, puncanya adalah hasil daripada hasaid lisanihi, iaitulah hasil daripada kata-kata, ucapan-ucapan yang dikeluarkan, tutur kata dan makian-makian. Ustaz, saya tak berkata-kata. Ya, kita tidak berkata-kata, tapi hakikatnya apabila kita membaca, itulah kata-kata kita yang disebut sebagai sautun samit, suara yang tersembunyi, suara yang tidak didengari, itulah ucapan kita. Ingat para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Yasin yang sering kali kita baca, Allah menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut mereka. Yang akan menjadi saksi adalah tangan mereka, yang akan berkata-kata adalah tangan mereka, sementara kaki akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, elakkan kemarahan manusia terhadap diri kita dengan cara bagaimana? Jauhkan kita pada tempat-tempat tuhmahan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Man arrada nafsahu lit-tuhami fala yalumanna ay yasi'az-zan." Rasulullah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, maka barang siapa yang mendedahkan dirinya pada tempat-tempat tuhmahan, maka janganlah dia nanti merasa sedih apabila ada cercaan-cercaan yang berlaku terhadap dirinya. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu adalah merupakan ulasan-ulasan yang terakhir yang mungkin kita tidak berkesempatan untuk membicarakan lebih panjang berkaitan tentang persoalan ini. Okey, sedikit doa Ali Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina ila subulis salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bukanlah orang yang kuat itu orang pandai bergusti, tapi orang yang dapat menahan kemarahannya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini. Tapi masalah Ustaz, orang jenis suka pandai berdebat ni. Jadi mengulas isu berkaitan dengan debat ini bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan panel Ustaz Amran Yusof. Saya Daiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.